Assalamualaikum, hari ini saya nak share tentang inverter. Inilah peralatan yang kita gunakan untuk menukar tenaga elektrik DC daripada bateri kepada tenaga AC 230V sama dengan power yang kita dapat daripada TNB dekat dalam rumah kita. Jadi, output ataupun power yang keluar daripada inverter ni bolehlah kita gunakan untuk hidupkan lampu, kipas angin, peti ais, TV, dan kalau betul cara pemilihan kita nak onkan aircon pun boleh. Tujuan video ni adalah untuk membantu tuan-tuan dalam memilih inverter berdasarkan keperluan pemasangan tuan-tuan dan juga cara untuk pasang inverter dengan betul dan selamat. Dan yang paling penting sekali saya akan share juga dengan tuan-tuan tips semasa tuan-tuan nak memilih dan nak membeli inverter, apa benda yang tuan-tuan perlu tengok dan apa yang tuan-tuan perlu elakkan. Benda yang pertama kita kena tengok dalam pemilihan inverter ni adalah maximum output power. Dekat sini kita ada inverter 2000W, 3000W, 2000W, 300W dan juga 200W. Tapi kalau tuan-tuan perasan, inverter 3000W ni lebih kecil kalau kita bandingkan dengan dua lagi inverter yang 2000W ni. Inilah salah satu situasi yang menyebabkan tuan-tuan lebih sukar untuk pilih mana satu inverter yang betul dan mana satu yang berkualiti. Tapi sekejap lagi saya akan ceritakan perbezaan antara ketiga-tiga inverter ni. Adakah yang ni berkualiti sebab saiz yang kecil tapi power tinggi ataupun sebaliknya. Katakanlah kita nak cari ataupun nak beli inverter untuk kipas angin ni. Ini adalah kipas angin 230V AC. Pada setiap peralatan elektrik, sebagai contoh pada kipas ni, akan ada power rating ataupun power maksimum yang kipas ni boleh draw dan kipas ni boleh tarik. Sebagai contoh untuk kipas ni, maksimum power yang dia boleh draw adalah 82W. Jadi, untuk dapatkan inverter yang sesuai dengan kipas angin ni, apa yang selalu saya buat, saya akan darabkan dengan 2. 82W darabkan dengan 2, kita akan dapat 164W. Dan bila kita gunakan inverter yang lebih besar power output daripada keperluan kita ni, inverter tu akan tahan lebih lama. Dan saya memang ada satu inverter yang saya beli 13 tahun lepas. Sampai sekarang pun inverter tu masih lagi boleh digunakan sebab maksimum output daripada inverter tu lebih tinggi daripada penggunaan sebenar. Sebagai contoh kipas angin ni 82W, kita pilih yang 164W, ataupun kalau dekat pasaran tak ada yang 200W, kita ambil yang 300W. Tapi jangan terlampau besar sebab semakin besar inverter, semakin tinggi jumlah tenaga yang diperlukan yang dia akan draw daripada bateri untuk invert DC kepada AC. Jangan terlampau besar dan jangan terlalu kecil. Dan bagi saya, the best practice kita darabkan dengan 2. Itulah jumlah power yang kita perlukan daripada inverter tu. Kita buat dulu perbandingan antara dua inverter ni. Yang ni dia label sebagai 3000W, yang ni dia label 2000W. Dan sebenarnya untuk yang ni 3000W ni adalah untuk peak ataupun surge power selama 5 saat sahaja. Dan inverter ni tak mampu nak bagi 3000W secara berterusan. Dia cuma boleh bagi secara berterusan hanyalah 1500W saja. Berbanding dengan yang ni dia label sebagai 2000W dan 2000W ni adalah penggunaan secara berterusan dan peak ataupun surge adalah 4000W. Label yang diletak kat sini boleh mengelirukan kita. Kita tengok kat sini kita akan beranggapan maksimum output adalah 3000W, tapi sebenarnya 3000W ni adalah peak ataupun surge hanya selama 5 saat saja yang kita boleh gunakan secara berterusan. Yang ni 1500W dan yang ni pula 2000W. Kesimpulannya, kalau manufacturer tu dia letak label yang mengelirukan kita, bermaksud ada something yang tak kena. Jadi tak mustahil dari segi kualiti pun yang ni adalah bermasalah, dan kemungkinan juga 1500W pun kita takkan dapat daripada inverter ni. Satu lagi yang mudah buat kita keliru adalah tentang jenama. Yang ni Ziggia, yang ni Mancella. Ziggia ni saya pun tak pasti sama ada sebutan saya betul ataupun tak, tapi kalau kita tengok ni pun kita dah tahu dah ni confirm made in China. Kalau Mancella ni kita tak pasti sama ada made in China ke, Taiwan ke ataupun US. Tapi sebenarnya kedua-dua ni adalah made in China. Dan yang ni for sure adalah rebranding. Ziggia ni memang company dia sendiri, dia pun buat research sendiri, sebab itulah inverter dia memang lebih berkualiti kalau kita nak bandingkan dengan Mancella ni. Mancella ni memang rebranding saja. Dan memang ada 2-3 brand lagi, brand berbeza tapi barangnya sama. Sebenarnya tak salah kita beli inverter ataupun peralatan solar daripada China ni. Sebab daripada China pun banyak peralatan-peralatan yang berkualiti, tapi kita kena pandai pilih mana satu yang betul-betul berkualiti. Dan lagi satu, ada pula yang brand daripada US ataupun Canada, tapi kilangnya sama juga dekat China juga, dan pasaran dekat Malaysia dijadikan tempat untuk lunggukan
barang-barang yang lama yang dah outdated. Padahal company tu tengah buat barang-barang yang baru yang berkualiti, yang lebih baik, tapi untuk pasaran luar. Dekat Malaysia tak masuk, yang masuk cuma barang-barang yang lama, yang outdated, nak habiskan stok saja. Kemudian lagi satu inverter, ni memang inverter saya yang baru saya dapatkan dan untuk kegunaan saya sendiri. Untuk yang ni, maksimum output power secara berterusan adalah 2000 watt dan untuk peak ataupun surge adalah 4000 watt, sama dengan yang Zijia ni. Antara dua inverter ni, dari segi performance, output power, output waveform, kedua-duanya hampir sama, tak ada perbezaan. Tapi inilah salah satu contoh perbezaan antara teknologi inverter yang lama dengan inverter yang baru. Bagi saya memang penting kalau kita baru nak beli barang, dapatkanlah yang terbaru, yang terkini, sebab ada banyak penambahbaikan yang dibuat daripada sistem inverter yang lama macam ni. Dan penambahbaikan yang diorang buat ni memang banyak membantu kita dari segi penggunaan tenaga, keselamatan dan juga functionality. Banyak function yang ada dekat inverter yang baru ni dan tak ada pada inverter yang lama ni, walaupun dia punya output sama. Dan sebenarnya inverter ni pernah merosakkan sebiji bateri saya. Kejap lagi saya akan ceritakan apakah puncanya. Dan itulah salah satu sebab kenapa saya beralih kepada inverter yang baru macam ni. Okey, yang pertama tadi kita cerita tentang output power daripada inverter. Yang kedua pula tentang input voltage ataupun voltage bateri yang kita nak sambungkan kepada inverter sebagai power source. Ketiga-tiga inverter yang ada dekat depan ni adalah inverter 12 volt dan pilihan untuk inverter ni kita ada inverter 12 volt, inverter 24 volt dan inverter 48 volt. Untuk inverter 12 volt ni, bagi yang berkualiti, kebiasaannya maksimum output power hanyalah 2000 watt saja, dan untuk inverter 24 volt antara 3000 hingga 4000 watt, dan bagi sistem 48 volt ada sampai 12000 watt. Dan pemilihan input voltage untuk inverter ni bergantung pada sistem tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat sistem kuasa solar 12 volt, tuan-tuan perlukan inverter 12 volt, dan kalau sistem kuasa solar 24 volt, tuan-tuan perlukan inverter 24 volt, dan sama juga kalau sistem 48 perlukan inverter yang 48 volt. Jadi kalau tuan-tuan baru nak plan nak design sistem kuasa solar dan contohnya tuan-tuan nak buat output maksimum 2000 watt, tuan-tuan boleh buat sistem kuasa solar 12 volt saja. Dan kalau nak buat sistem yang lebih besar, perlukan inverter yang output lebih besar dan voltage lebih tinggi. Dan untuk inverter 12 volt ni, kalau tuan-tuan nak tingkatkan kapasiti bateri, apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan boleh gunakan lebih daripada satu bateri, buat sambungan bateri secara selari. Tuan-tuan akan gandakan kapasiti dan boleh gunakan untuk tempoh masa yang lebih panjang. Dan untuk inverter 12 volt ni, kalau kita sambungkan kepada bateri yang lebih besar, contoh bateri 24 ataupun 48 volt, apa yang akan jadi inverter ni akan rosak. Sebab kebiasaannya untuk inverter 12 volt ni, maksimum voltage adalah lebih kurang 15 ataupun 16 volt saja. Untuk yang ni 16 volt, yang ni saya rasa 15 ataupun 16 juga. Kita tak boleh lebih voltage. Bila over voltage, inverter akan rosak. Tapi berbeza pula dalam situasi under voltage. Under voltage ni maksudnya inverter tu inverter 24 volt, tapi kita cuma sambungkan kepada bateri sebiji, bateri 12 volt. Inverter tu tak akan rosak, tapi inverter tu tak akan hidup dan kita tak akan dapat output power daripada inverter tu. Inverter tak rosak tapi tak ada power. Jadi memang sangat penting tuan-tuan kena pilih input voltage yang sesuai dengan sistem dan dengan inverter yang tuan-tuan nak gunakan. Kemudian tentang output waveform, sama ada pure sine wave ataupun modified sine wave. Untuk 1, 2, 3, 4 inverter ni adalah pure sine wave. Dekat sini dia tulis pure sine wave dan kita akan nampak bentuk wave ni. Yang ini pun sama, ini pun pure sine wave. Yang sini dia tulis pure sine wave inverter. Dan memang sangat penting tuan-tuan kalau nak beli inverter, belilah inverter yang pure sine wave, jangan beli yang modified. Kebiasaannya untuk inverter yang modified sine wave ni, dia tak akan tulis apa-apa pun kat sini. Dan ada setengah brand dia akan tulis modified sine wave. Tapi untuk yang ni, ini yang paling murah dan paling tak berguna sekali ni, kat sini dia tak tulis apa-apa pun. Kebiasaannya kalau inverter tu memang pure sine wave, dia akan tulis besar-besar kat sini pure sine wave inverter, ataupun dia akan letak logo ni. Kalau tuan-tuan tengok inverter tu langsung tak ada tulis, memang confirm modified sine wave. Sebab itu adalah benda yang penting yang memang manufacturer akan highlight. Kalau produk atau pure sine wave, memang dia akan letak besar-besar untuk menunjukkan bahawa inverter tu adalah pure sine wave. Kalau kosong tak ada tulis macam ni, ini memang modified sine wave, dan saya pun dah test sebelum ni, memang confirm modified sine wave. Sekarang ni kita akan tengok apakah perbezaan output daripada pure sine wave inverter dengan modified sine wave inverter. Ini contoh yang pure sine wave inverter. Kalau kita onkan inverter ni, kita akan nampak waveform dia memang pure sine wave kat sini. Ini adalah contoh inverter yang pure sine wave. Kita nampak wave ni pun cantik saja, memang smooth. Ini maksudnya inverter ni memang berkualiti dan memang pure sine wave. Sekarang ni kita tengok pula inverter yang modified sine wave inverter. Saya onkan inverter ni.
Okey. Kalau kita tengok sini, dia punya sine wave ni memang nampak macam berkotak-kotak, dan saya rasa inilah modified sine wave yang paling teruk yang saya pernah jumpa, yang saya pernah test. Kebiasaannya bahagian atas dan bawah ni dia akan straight saja. Ini dah memang dah bentuk kotak, kemudian dia ada curve lagi. Kat sini pun kita tengok dekat ujung ni macam terkedip-kedip tu. Ini memang yang paling teruk yang saya pernah test, dan tuan-tuan jangan beli. Dan sebenarnya saya tengok dekat Shopee, untuk inverter ni memang banyak orang yang beli. Untuk output macam ni, kalau kita sambungkan kepada adapter laptop ataupun apa-apa saja power adapter tu akan cepat rosak sebab power yang masuk, AC power yang masuk tak stabil. Dan kalau peralatan elektrik yang sensitif, memang akan rosak peralatan tu. Okey, seterusnya tentang sambungan. Sambungan antara bateri dengan inverter. Untuk sambungan ni memang sangat mudah. Kita perlukan dua kabel, satu positif, satu negatif. Daripada positif bateri kita sambungkan kepada positif dekat inverter, dan sama juga untuk negatif pada bateri kita sambungkan dekat negatif pada inverter. Memang sangat-sangat mudah, memang simple saja. Tapi apa yang paling penting saya nak highlight pada tuan-tuan tentang sambungan ni adalah tentang saiz kabel dan juga peralatan keselamatan. Ini kabel yang saya gunakan, ini kabel 6 AWG ataupun 6 gauge 16mm persegi, dan yang ni adalah breaker, DC breaker 125M. Yang pertama tentang kabel ni, tuan-tuan tak boleh gunakan kabel AC, kena gunakan kabel DC. Kabel AC dan kabel DC adalah kabel yang berlainan, dan tujuan digunakan pun tak sama, tak boleh tersalah, tak boleh tertukar. AC untuk AC, DC untuk DC. Dan sama juga dengan breaker. Untuk DC application, kena gunakan breaker DC. Jangan ambil shortcut beli breaker AC, sebab kita tahu breaker AC lebih murah berbanding dengan breaker DC. Tak boleh. Tentang kabel tadi, kalau tuan-tuan beli kabel AC yang sama besar pun, 16mm juga, tak boleh gunakan untuk DC sebab current carrying capacity untuk kabel AC dengan kabel DC tak sama. Kabel AC adalah untuk high voltage, low current, tapi untuk DC ni kita perlukan low voltage, high current. Kalau tuan-tuan gunakan juga kabel AC, apa akan berlaku? Banyak elektron nak lalu sebab current tinggi, dan lama kelamaan kabel akan jadi panas dan akan terbakar. Tentang pemilihan kabel ataupun saiz kabel. Untuk inverter tu tadi, maksimum output adalah 2000 watt. Dan macam saya beritahu tuan-tuan tadi, kalau load saya 1000 watt, saya akan darabkan 2 untuk panjangkan jangka hayat inverter. Jadi sebenarnya apa yang saya nak guna hanyalah 1000 watt sahaja. Formula untuk power, P sama dengan I kali V. P adalah power, I adalah current, dan V adalah voltage. Power kita 1000 watt. Voltage kita adalah 12 volt sebab inverter kita inverter 12 volt, dan bateri pun bateri 12 volt. Untuk kita nak tentukan saiz kabel, kita nak kena tahu dulu berapa jumlah current yang akan lalu dekat kabel tu. Jadi I sama dengan 1000 bahagi dengan 12. 1000 watt bahagi dengan 12 volt, kita akan dapat 83.33 am. Dan kabel yang kita nak pilih tu mesti mampu untuk bawa current 83.33 am ni. Kalau kabel tu tak mampu nak bawa 83.33 am ni, kabel tu akan jadi panas dan akan terbakar. Maksimum current untuk 1000 watt ni adalah 83.33 am, dan kabel yang kita gunakan ni adalah kabel 6 AWG ataupun 16 mm. Dan maksimum current yang boleh lalu dekat kabel ni untuk kepanjangan 1 meter adalah 150 hingga 200 am. Jadi sambungan kita ni memang dah cukup selamat. Dan pemilihan breaker pula, tujuan penggunaan breaker ni adalah untuk melindungi kabel dan bukan nak melindungi inverter. Kita nak lindung kabel ni, dan disebabkan maksimum current tadi antara 150 am hingga 200 am, saya gunakan breaker 125 am. Kalau inverter ni draw current lebih daripada 125 am, breaker ni akan trip. Dan kalau berlaku short circuit, negatif dan positif bateri bersambung, breaker ni pun akan trip. Inilah ciri-ciri keselamatan yang wajib kena ada dalam sambungan antara bateri dengan inverter. Jadi sekarang ni saya akan cerita dengan tuan-tuan kenapa saya pilih untuk gunakan inverter ni. Yang pertama dari segi output power maksimum adalah 2000 watt dan saya cuma perlukan 1000 watt saja. Jadi ini memang dah sesuai. Kemudian dari segi output, untuk output kita ada dua universal socket untuk 3-pin plug, dan dekat sini kita ada terminal untuk AC output. Yang ni mudah kalau kita nak buat sambungan kepada DB box. Kita boleh masuk je kabel kat sini dan buat sambungan kepada DB.
Dan lagi satu, dekat sini ada breaker untuk output ataupun output circuit breaker. Kebanyakan inverter yang biasa tak ada benda ni. Sebab tu daripada awal tadi saya beritahu, untuk inverter yang baru ada lebih banyak ciri-ciri keselamatan. Ni adalah salah satu contoh. Dan sama juga untuk AC output terminal ni, inverter yang lama tak ada AC output terminal. Dan tuan-tuan nampak tadi itu saya buat sendiri, saya DIY dan ada video untuk benda tu. Dan untuk inverter ni, kalau tuan-tuan nak push output sampai 2000 watt, SRNE rekomenkan tuan-tuan gunakan output terminal ni. Universal socket ni adalah untuk output 70% daripada 2000 watt. Kalau nak maksimum 2000 watt, kena gunakan AC output terminal ni. Untuk communication, kita ada RS485 dan juga TTL connection. Dan dekat dalam inverter ni dah built-in Bluetooth connection. Jadi kita boleh connect dengan handphone kita melalui Bluetooth untuk kita monitor dan untuk kita configure inverter ni. Dan dekat sini ada USB output, ada 2 port, maksimum 2A, LED status, dan dekat sini kita ada on off dan juga eco mode. Dan dekat sini switch, boleh kita buat remote switch untuk on dan off kan inverter ni secara manual menggunakan external switch. Salah satu ciri yang paling menarik yang saya tengok pada inverter ni ada eco mode. Kalau kita punya load tu di bawah 30 watt, kita boleh gunakan eco mode. Maksudnya penggunaan tenaga oleh inverter ni akan menjadi lebih rendah berbanding dalam normal mode. Dan katakanlah mode kita pilih pada eco mode dan load kita lebih pada 30 watt, secara automatik dia akan disablekan eco mode dan akan masuk ke dalam normal mode secara automatik. Lagi satu ciri keselamatan yang saya suka dengan inverter ni adalah dekat dia punya input terminal. Kalau inverter yang ni, di sini tak ada cover. Kalau kita dah pasangkan kabel dan positif dan negatif ni bersentuh, akan berlaku spark dan akan menyebabkan kebakaran. Untuk yang ni tak ada masalah. Bila kita dah pasangkan kabel, kita boleh pasangkan balik cover ni dan tak akan ada bahagian yang akan terdedah dan tak akan berlaku short circuit, tak akan ada spark. Ni memang salah satu ciri keselamatan yang paling penting kalau tuan-tuan nak gunakan inverter, sama ada untuk solar di rumah ataupun dalam camper van. Wajib kena cari inverter yang ada cover macam ni. Dan yang paling bahaya sekali kalau kita pasang dekat camper van, ada banyak benda yang bergerak, takut tersentuh kat sini akan berlaku spark, van pun boleh terbakar. Untuk Bluetooth app memang daripada SRNE, saya akan buka. Dekat sini memang dah satu MPPT solar charge controller dan juga DC to DC saja, 2-in-1 solar charge controller dan juga DC to DC saja. Yang ni saya masih lagi tengah test, saya akan share kemudian dalam video seterusnya nanti. So kita akan add inverter ni. Okey, dah jumpa. Untuk connection memang sangat mudah, dah connected dah. Dekat sini pun kita dah boleh tengok voltage bateri 12.9 volt, temperature untuk inverter ni 32 darjah Celsius. Dan sekarang dalam eco mode, kat sini pun kita boleh on dan off kan inverter ni. Kita cuba off. Dan untuk inverter ni, walaupun kita dah off, kita dah shut down, lampu LED ni akan tetap blinking juga dalam keadaan idle. Maksudnya inverter ni dalam keadaan idle, kalau lampu hijau ni blinking. Dan kalau kita cuba on, dia akan nyala steady, dia tak akan blinking. Dan kalau kita masuk eco mode pun dia akan blinking juga, tapi dia punya kelipan tu lain sikit lah berbanding dengan idle tadi. Dan sebenarnya tujuan kita gunakan inverter ni bukanlah setakat kita nak monitor voltage dan sebagainya, tapi dia ada function yang kita boleh control low voltage disconnect untuk inverter ni. Maksudnya kalau voltage daripada bateri dah semakin rendah, kita boleh disconnect sambungan ni internally untuk jaga bateri kita supaya bateri kita tak rosak. Kita pergi dekat setting. Dan dekat sini kita boleh tengok over discharge voltage, kita boleh set pada voltage berapa yang kita akan cut off connection dengan bateri. Kalau untuk inverter yang lama, sebagai contoh yang ZGR tu, dia ada cut off tapi cut off dia terlalu rendah, 10.8 volt. Kalau 10.8 volt tu bateri kita memang dah rosak dah. Jadi untuk inverter ni memang selamat kalau kita gunakan bateri SLA, SGM ataupun bateri lithium iron phosphate. Sebab itulah saya memang sangat recommend kalau tuan-tuan nak beli inverter, belilah inverter yang terbaru, yang terkini, banyak function-function tambahan. Jadi memang sangat berbaloi kalau tuan-tuan dapatkan inverter yang macam ni. Ini function yang kita nak, bukan setakat kita nak tengok voltage dan sebagainya. Okey, inverter sekarang dalam keadaan off. Dan dekat bahagian output inverter ni saya dah sambungkan kepada kipas angin ni. Jadi kita akan cuba untuk onkan inverter ni. Okey, inverter dah hidup, kipas pun dah pusing. Sekarang ni kita cuma guna 3% saja, 3% daripada 2000 watt. Kalau saya nak limit pada 1000 watt saja, so maksudnya sampai 50% sajalah saya punya limit. Dan sekarang ni kipas ni tengah draw 75 watt.
current 0.3 am, voltage bateri 12.6 volt. Bateri pun dah lama saya tak charge. Pada bahagian AC output pun kita boleh kontrol. Sebagai contoh, kita nak select frekuensi. Kita dekat Malaysia, kita gunakan 50Hz. Dia masuk dekat negara lain pun tak ada masalah, kita boleh gunakan inverter ni. Dia ada selection untuk 50 dan juga 60Hz. Kemudian AC voltage sama ada tuan-tuan nak 230 volt, 220 volt ataupun 240 volt. Memang banyak pilihan yang kita boleh buat. Dan untuk echo tadi, kita boleh pilih sama ada pada 30 watt ataupun lebih daripada 30 watt. Dan dekat sini pun kita boleh set pada suhu berapa baru fan yang ada dalam inverter ni akan start berpusing untuk sejukkan inverter ni. Untuk inverter ni sebenarnya saya akan gunakan nanti untuk kita punya tutorial sistem kuasa solar untuk camper van, yang mana kita akan gabungkan charging daripada solar panel dan juga alternator yang ada dalam kereta, yang ada dalam van. Dan kita akan gunakan solar charge controller yang tuan-tuan nampak dalam apps tadi, yang mana untuk controller tu dia dah gabungkan MPPT solar charge controller dan DC to DC charger all in one dalam satu peralatan. Jadi untuk sistem tu nanti kita akan gunakan DC to DC charger dan MPPT tu, dan nilai inverter yang kita akan gunakan untuk tutorial tu nanti. Dan untuk bateri mungkin kita akan gunakan bateri lithium ion phosphate. Dan plan saya untuk sistem tu saya akan ceritakan dengan detail. Saya akan buat penerangan pada tuan-tuan daripada mula sampai dah siap kita pasang sistem tu. Dan boleh tuan-tuan nak pasang dekat camper van tuan-tuan, ataupun nak buat pemasangan solar di rumah ataupun di kebun pun boleh. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku, Polytechnic Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.